Mari kita berdoa. 我们祷告， Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, 就好像我们刚才唱的诗神， kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. 我们想更认识你， Tuhan, bukalah hati kami pada malam hari ini. 请你打开我们的心房， Celikanlah mata kami 打开我们的眼睛， melalui firman-Mu pada malam hari 经 ini. 过我们今天所听的道， Sehingga firman yang kami dengar 让我们所听的话 boleh menuntun kami, 能够领导我们， boleh menolong kami 能够帮助我们， untuk melakukan kehendak Tuhan. 让我们能够实行你的旨意。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣的名， kami berdoa 我们祷告， dan bersyukur. Amin. 我们也感恩，谢谢，阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安， Saya harap malam ini Bapak Ibu dalam keadaan sukacita di dalam memuliakan Tuhan. 我希望你们各位每个人都有喜悦的心情。 Meskipun di tengah-tengah kesibukan, meskipun di tengah-tengah berbagai rutinitas kita atau tanggung jawab kita hari ini. 在我们日常生活里的忙碌里， Tetapi marilah kita untuk bersukacita mendengarkan firman Tuhan pada 我 malam 们 hari 继 ini. 续举行来听神的话。 Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita 让我们打开我们的圣经， di dalam Roma pasalnya yang pertama, 我们取自罗马书第1章 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31. 21节到31节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk versi bahasa Indonesianya, nanti Cimeri yang akan membaca bahasa Mandarinnya. 传道会用印尼文的先为我们念一篇。 Roma 1 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为希望，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛被朽坏的人，如飞禽走兽、昆虫的样式。所以是任凭他们趁着心里的情欲行污秽的事，以致被此玷入自己的身体。他们将神的正事变为虚荒，去敬拜侍奉受造的之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，神
神任凭他们放从可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，吸了女子顺性的用处，以火攻心，彼此贪恋。男和男行可羞耻的事，就在自己身上受至妄为当得的报应。他们竟然故意不认识神，神就任凭他们在血逼的心行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、妒恨，又是残毁的，背后说人的，怨恨神的，侮慢人的，狂傲的，自夸的，捏造儿饰的，违背父母的，无知的，背越的，无情的，不怜悯人的。Oke, Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini yaitu dari buta menjadi mengenal. 弟兄姐妹们，我们今天讲的主题是从盲目变成认识。Pada zaman dulu atau mungkin juga berlaku pada masa sekarang. 以前可能现在也是如此。Ada sebuah istilah bagi kalangan anak muda. 在年轻人中间有一句话， Cinta itu buta. 爱是盲目的。 Tidak apa-apa dia beda agama dengan saya. 他跟我不一样的信仰没关系。 Tidak apa-apa karakternya tidak bagus. 他的人格不好也没关系。 Yang penting cinta. 最主要是相爱。 Yang penting saya cinta dan juga dia mencintai saya. 最主要是我爱他，他也爱我。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Karena mereka mengandalkan perasaan mereka 因为他们依靠他们自己的感受， dibandingkan nalar dan logika mereka. 更注重感情比他们的头脑的思想。 Apa sih arti buta? 盲目是什么？ Buta adalah suatu keadaan di mana tidak dapat melihat, mengerti sesuatu, tidak dapat membedakan, dan di dalam situasi yang sangat gelap. 盲目呢，就是看不见，不能够分清楚，在黑暗的地方也看不见。 Kebutaan yang kita bicarakan saat ini Bapak Ibu atau pada malam hari ini, 我们今天晚上所讲的盲目， yaitu kebutaan rohani. 就是我们灵性的盲目。 Di mana kebutaan rohani itu 灵性的盲目呢， diakibatkan oleh dosa. 就是因为罪恶。 Dosa membuat kita tidak dapat mengenal Allah dengan baik. 罪恶让我们不能够真正的认识神。 Dan kebutaan rohani ini 还有这灵性的文盲 bisa menghampiri siapapun. 会领导每个人。 Bapak Ibu mungkin kita berkata pada malam hari ini, 有可能我们今天晚上会说， tentu bukan saya. 那可能不是我。 Kenapa? 为什么？ Karena saya rajin beribadah. 因为我常来教会聚会， Saya ikut SF dari hari Rabu dan juga hari Sabtu. 我从周三到周六， Saya juga giat melakukan pekerjaan Tuhan. 我也勤劳的侍奉神。 Bahkan saya 我甚至 memberi diri dalam melayani Tuhan. 我把自己选上侍奉神。 Bapak Ibu mari kita kembali melihat ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. 让我们继续再看21节到22节。 Dikatakan di sana, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. 因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为希望，无知的心就昏暗了。这称为聪明，反成为愚拙。 Dikatakan di dalam Roma ini Bapak Ibu, 在罗马 adalah 书记说， orang-orang yang mengenal Allah. 他们是认识神的人， Mengetahui banyak tentang Allah. 他们对神了解很多， Bahkan mengajarkan tentang Allah. 他们甚至把神教导别人。
Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh sampai ayatnya yang ke-8. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 在提摩太后书3章5、7到8节这样说：有敬谦的外貌，却背了敬谦的意思，这等人你要躲开。常常学习，终究不能明白真道。以前亚尼和亚毕怎样抵挡摩西，这等人也怎样抵挡真道，他们的心也坏了，在真道上是可会系的。 Bukankah itu kemungkinan kita Bapak Ibu, Saudara? 这些是有可能也会引导我们， Yang merasa percaya kepada Tuhan. 就是我们信神的人， Yang merasa mengenal Tuhan. 我们觉得我们认识神， Bahkan yang merasa melayani Tuhan. 我们觉得我们已经侍奉神， Tapi kita sedang 但是我们正在 buta rohani. 遭遇心灵上的盲目。 Bukankah ini sama seperti orang Farisi? 这也就是跟法利赛人， Yang dikatakan mereka memuliakan Allah. 他说他们荣耀神， Tetapi hatinya jauh daripada Allah. 其实他们的心是远离了神。 Mereka tahu kebenaran tentang Allah. 他们知道神的真理， Namun tidak melakukannya dalam kehidupan 但是他 sehari-hari. 们在日常的生活里没有实现出来。 Berapa persen pada malam hari ini kita mengakui bahwa kita mengenal Allah, namun juga kita melakukan kehendak Tuhan. 在我们中间有几部分的人承认认识主，但是我们做了 Berapa persen? Adakah 1%? 有多少？有1%吗？ Ataukah kita mengaku saya mengenal Tuhan, 有可能我们说我认识神， tapi perbuatan dan kehendak saya 但是我的行为和我的思 menurut 想 pengertian saya sendiri. 是按照我自己的想法。 Bapak Ibu, apa keadaan kita pada malam hari ini? 我们今天的情况是如何？ Sedang buta 我们是不是盲目？ ataukah juga sedang mengalami kebutaan rohani? 是不是我们也超越到灵性上的盲目？ Mari kita melihat 3 ciri kebutaan rohani. 那么我们看3种， Yang pertama yaitu menggantikan kemuliaan Allah. 第一个是他们把神的荣耀用别个东西代替了。 Di dalam ayatnya yang ke-23. 我们可以在罗马书23节看到。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu benda barulah bermanfaat bila digunakan sesuai dengan maksud pembuatnya. 亲爱的弟兄们，一样东西能够有益，因为它是按照它的制造的人的目的去做。 Hal yang sama juga berlaku atas kita. 这样的理解也表现在我们的生活中。 Hidup kita barulah bermakna bila kita menjalani sesuai dengan kehendak pencipta kita. 我们的生活会有意义，如果我们实行创造我们的神按照他的旨意。 Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 7. 在以赛亚书第 Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. 耶和华，任凭公义招你，必沾乎你的手，保守你，使你做众民的中保。 Karena itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan tujuan pencipta kita di dalam hidup kita. 所以我们必须按照创造天地的主的旨意实行我们的日常生活， Apa sih arti menggantikan kemuliaan Allah? 把神的荣耀代替是什么意思？ Menggantikan kemuliaan Allah maksudnya di sini adalah dengan menggantikannya berbagai bentuk berhala atau benda fana. 我们把神的荣耀代替了
就是说我们把代替用偶像代替神的荣耀， Seperti ayat yang kita baca di dalam Roma tadi. 就好像我们刚才在罗马书所 Pada 读 masa 的， Paulus, 在保罗的时候， berhala itu berbentuk patung manusia. 那些偶像的表现就是好像人的一些偶像， Binatang-binatang dan sebagainya. 也有禽兽。 Pada zaman sekarang, 现在呢， zaman yang semakin berkembang, 我们现在更发达的时代， berhala pun bentuknya lebih bermacam-macam. 偶像的表现也有很多， Baik itu pribadi, 有可能是一个人， konsep, 有个思想， benda atau tempat. 有可能也是东西或者一个地方。 Kita merasa telah mengenal Allah, percaya kepada Allah. 我们觉得我们已经相信神，认识神， Bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu. 我们相信他能够做一切的事。 Allah berdaulat dalam kehidupan setiap kita. 神在我们的生活中他是全能的， Namun di dalam satu titik 但是在一个点里， kita meragukan Allah. 我们怀疑他。 Mungkin dalam masa situasi sekarang ini, 可能现在我们面对的情况， planning kita dalam 1 tahun ini tidak terwujud. 我们一年的计划没有完成， Perekonomian turun, 经济衰退， atau keluarga kita berantakan. 有可能我们的家庭破裂， Sehingga kita timbul pertanyaan, 所以我们发生很多疑问： masihkah ada Tuhan? 神还在吗？ Dan kita mulai menggantikan atau meragukan Allah di dalam hidup kita. 可能我们会把它代替了，把它找别个东西做给 Kalau 他。 kita sedang meragukan Allah, 如果我们对神有怀疑， berarti kita sedang buta rohani. 表示我们的灵性是盲目的。 Yang kedua Bapak Ibu yaitu 第二个我们要说的是， menggantikan kebenaran Allah. 我们把神的真理代替了。 Saya percaya dan saya yakin juga 我相信，我也深信， bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, 当神创造人的时候， Ia menciptakan kita dengan memberi kita akal budi, 他创造我们，也给我们智慧， pikiran bahkan kehendak. 也给我们自由。 Bahkan Ia memberikan kita hikmat supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. 这是他给我们智慧，能够分辨好坏。 Contoh praktisnya, 我们看实用的例子， misalnya Contoh praktisnya adalah 我们实用的例子有， kita bisa menentukan mana yang benar atau mana yang salah. 我们可以决定什么是对，什么是错的。 Menurut diri kita bukan firman Tuhan. 我们按照我们的想法，不是按照神的话。 Contohnya, 我们比个例子， tidak apa-apa saya tidak jujur dalam pekerjaan. 我在工作上不诚实，没问题。 Yang penting, 最主要的， saya bisa menggaji karyawan saya. 最主要我能够发工资给我的员工。 Tidak apa-apa saya tidak mengasihi suami atau istri saya. 我不爱我的妻子，我的丈夫，没问题。 Yang penting saya mencukupkan kebutuhan keluarga saya. 最主要我能够供应我家庭的需要。 Sehingga Bapak Ibu ketika kita melakukan kesalahan, 所以当我们做错事的时候， kita membenarkan melalui kebenaran kita sendiri. 我们把自己的错误偏正了， Bukan kebenaran Allah yang 不 sesungguhnya. 是按照神的真理。 Bukankah Tuhan berkata, 神不是这样说， kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. 你要爱你的妻子，要尊重你的丈夫。 Namun ketika kita melakukan berbagai kesalahan, 但是当我们做错了事， kita membenarkannya sesuai dengan kebenaran kita sendiri. 我们会按照我们所认定的实行。 Yang ketiga Bapak Ibu yang kita renungkan yaitu 第三件我们要分享的， merasa tidak perlu mengakui Allah di dalam ayatnya yang ke-28 tadi.
我们觉得我们不需要承认神。我们看第28节 Artinya apa? 是什么意思？我们不认识他， Pikiran kita membenarkan tindakan kita yang berdosa. 我们的思想会偏正我们的罪恶的行为， Sehingga pikiran kita 而让我们的思想 senantiasa terpikat oleh kejahatan atau keinginan kita. 让我们的思想一直被罪恶的绑住。 Bapak Ibu Saudara, seorang ateis praktis 弟兄姐妹们，有一个无神论者， adalah mereka bertindak seolah-olah Allah tidak ada. 他们做一切事按照好像没有神， Mereka menyaksikan atau berpikir bahwa Kristus itu tidaklah penting. 他们认为基督不重要， Mereka tidak hanya mengakui Allah lewat ucapan, 他们不但承认神用他们的口， tetapi juga lewat perbuatan mereka. 但是也是经过他们的行为， Tidak hidup memuliakan Tuhan, 他们不荣耀神， tidak menjadi kesaksian bagi sekelilingnya, 他们也没有做一个好为周围做一个好见证， sehingga dalam kehidupan mereka pun 所以在他们的生活中， hidupnya seperti tidak mengenal Allah. 好像没神论人的生活。 Seperti yang dikatakan di ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31 yang kita baca tadi. 好像29到31节，我们刚才所读的经文， Hal ini juga sama Bapak Ibu. 这样的事也是如此。 Jika kita benar-benar mengenal Allah, 如果我们真正的认识神， hidup kita 我们的生活 akan kita tunjukkan 我们会把它表现 siapa 出来。 Allah di dalam hidup kita. 神在我们的生活中是何等的重要， Ataukah yang kita tunjukkan 或者我们所表现出来的， seperti gambaran yang di dalam ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. 就好像29节到31节所表现出来的。 Orang buta rohani dikuasai oleh pikirannya, keinginan hatinya, hawa nafsunya. 一个灵性盲目的人，他被他自己的思想、他的希望还有他的情欲控制了。 Dan akibat dari kebutaan rohani, 灵性盲目的结果呢， yaitu kebinasaan. 就是灭亡。 Apa yang kita tabur di dalam dunia ini Bapak Ibu, 我们在世界上所 akan kita 放种的， tuai dalam kekekalan. 我们会在永恒里收割。 Ada murka Allah yang akan dikenakan kepada setiap kita 神的咒怒会领导 yang 每个 hidup 人， dalam kelaliman atau kefasikan. 就是在希望，还有在 Di dalam Tuhan ayatnya Yesus. yang ke-32, 在32节这样说， bukan hanya mereka yang melakukan, 不单单他们这样行， tetapi juga mereka yang menyetujui perbuatan. 包括那些赞成他们行为的人。 Bapak Ibu, dari ketiga ciri-ciri buta rohani, di manakah kita? 从这3个盲目的表现中，我们是在那里。 Kalau kita sedang mengalami kebutaan rohani, ada kabar baik. 如果我们都遇到心灵的盲目，有个好消息给我们， Ada kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari 主 ini. 有一个好消息告诉我们。 Mari kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang 42 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. 让我们打开以赛亚书42章6到7节。 Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. 我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚出牢狱，领做黑暗的出监牢。
Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami kebutaan rohani, 如果我们现在遭遇到灵性盲目的情况， dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. 用我们的能力，我们不能够达 Karena 到， itu kita butuh Tuhan. 所以我们需要神， Dan Tuhan mau mencelikan mata Bapak Ibu Saudara 而且神要打开我们的， untuk Iya, melihat kebenaran Allah 让我们能够看到神的真理， dan menghidupi kebenaran itu. 而且我们能够把真理活出来。 Untuk itu pada malam hari ini saya ajak kita semua 所以今天晚上我要 untuk menyadari 我们注意， apakah kita ada dalam keadaan buta itu. 我们是否在盲目中， Sedikit buta, 或者有一点盲目， setengah buta, 一半盲目， atau buta total. 或者是全盲。 Apa yang membuat kita buta? 什么事让我们 Apakah 盲目 ada berhala-berhala lain yang membuat kita menjauh kepada Allah? 是否有偶像让我们远离我们的神？ Apakah ada dosa-dosa yang telah selalu kita terjerat di dalamnya? 是否在我们的生活中有罪恶在绑困我们？ Dan begitu enggan tidak melepaskannya. 我们不愿意放开， Karena kita begitu menikmatinya. 因为我们在最终很享受。 Bapak Ibu, seberapa rusaknya penglihatan kita? 我们的视相有多 Seberapa 长？ rusaknya penglihatan kita akan kebenaran Allah? 我们的视相对真理有多长？ Allah bersedia 神愿意， dan sanggup mengadakan 他也能够 pemulihan bagi kita. 医治我们。 Karena itu bukalah hatimu 所以我们要打开我们的心房， dan mintalah pertolongan bagi Allah yang berkuasa dalam hidupmu. 我们求神掌管我们的生活。 Mari berdoa, minta Cimeri untuk menutup kita dalam Mari doa. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Sadarkan kami juga untuk membuat kami introspeksi bagaimana keadaan hidup kami. Tuhan Yesus, mungkin kadang-kadang kami juga tidak sadar kalau kami sebenarnya buta rohani. Oleh sebab itu Tuhan ampuni segala macam dosa kami. Biarlah kami malam ini Tuhan benar-benar mau datang kepada Tuhan. Engkau celikkan mata rohani kami supaya kami boleh memandang Engkau. Kami boleh mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau beri kami kekuatan. Roh Kudus pimpin kami untuk kami sanggup melakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati untuk Suantau yang sudah menyampaikan firman ini. Supaya Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Berkati juga setiap kami yang sudah mendengarkannya. Supaya kami sungguh-sungguh dipimpin dan kami juga mau dipimpin oleh Tuhan. Buat kami hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.